Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi saya sambung video ni untuk Laplace transform. So sebelum ni kita dah lihat Laplace transform for elementary function guna table. Kan yang kita akan banyak guna adalah guna table. Juga kita ada lihat dia punya definition lah. Tapi yang penting yang macam mana nak refer table of Laplace transform tu ya. So untuk kali ini saya sambung untuk properties of Laplace transform. So ada 3 properties yang kita akan lihat. Yang pertama adalah linearity. Yang kedua adalah first shift theorem. Yang ketiga adalah multiplication with t. Okey, apa itu linearity? Jadi Laplace transform yang kita lihat sebelum ni untuk elementary function tu kita lihat single function ya, iaitu kalau eksponen je, kalau t je kan, kalau cos je. Okey, so kali ni untuk linearity, bagaimana kalau kita ada function tu dia ada plus ataupun minus dalam satu function tu lah. Jadi bila function melibatkan macam tu, juga ada darab dengan constant ataupun skala dekat sini. Jadi bila function melibatkan macam tu, dia punya Laplace transform kita buat one by one. Tapi sekalikan dalam satu baris ni lah. Maksudnya kalau function ni AHT kan, kita cari Laplace transform bagi HT, skala ni ataupun constant ni kita keluarkan darab dengan A kemudian ya. Kemudian samalah juga dengan kalau ada B ni. Macam tu juga kalau kita ada minus dekat sini, ni plus, kita ada minus pun sama ya, untuk linearity. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada first shift theorem, saya terangkan sekaligus, saya tunjuk sekaligus dia punya properties ya, semua properties. Nanti dalam contoh nanti kita tengok one by one ya, saya tunjuk bila dia linearity, bila dia first shift theorem ya. Okay, so untuk first shift theorem, katalah kita ada function ft. Ft ni mesti ada dalam table, dia ada dalam table. Tapi dia ada darab dengan eksponen. Dia darab dengan eksponen. So dia punya menggunakan first shift theorem. Laplace transform bagi this kind of function yang ada darab dengan eksponen ni adalah sama dengan f s minus a. So apa ni maksudnya? Itu dalam example. Okey. Yang properties yang ketiga dalam multiplication with t, maksudnya kalau kita ada function f ni ada, mesti ada dalam table. So tapi ada pula darab dengan t to the power of n. So dia punya macam mana nak cari Laplace transform bagi function yang macam ni? So kita boleh cari guna formula ini. Formula ni semua first shift theorem, formula ni semua ada di dalam table of Laplace transform. So tak perlu hafal lah, ada dalam table. So dia punya ni adalah sama dengan formula ni, negatif 1 to the power of n. N ni depends pada power of t, dn over dsn. So n tadi sama depends power of t at that times f. Differentiate ni berapa kali ni depends pada t lah, fs. So fs ni dari mana? Dari ft yang kita ada ni. Okey, kita akan lihat semua ni properties ni dalam example. So kita ada example yang ni. Example yang ni kalau ada banyak lah, memang ada banyak. Tapi saya dah tunjuk siap-siap bila linearity, bila first shift untuk yang pertama ya. Tapi lepas tu dah tak ada dah. Ini kena kenal sendirilah nak buat apa, nak guna apa. Jadi kita tengok dulu. Untuk video ni saya akan terangkan example untuk linearity dengan first shift theorem dulu ya, iaitu A sampai E. Dan kita akan sambung next video properties yang seterusnya. Jadi kita tengok dulu example A ni. A linearity ya. So macam mana bila kita ada macam yang sebelum ni, kalau kita ada function eksponen negatif 5t, tengok table, dapatlah kan dia punya eksponen 5t tu dia punya Laplace transform dia apa, betul? Tapi kalau kita ada banyak macam ni, so macam mana kalau ikut daripada yang formula untuk linearity tadi tu, so dia adalah sama dengan 6. Kalau nak cari ini dia punya function dia punya Laplace transform adalah sama dengan, kita Laplace transform ke setiap term ni lah, eksponen negatif 5t plus Laplace transform ke term yang kedua, eksponen 3t plus Laplace transform apa benda ni, 5t cube minus Laplace transform of 9. So ini sama dengan apa ni? Laplace transform. Okay, refer table.
table of Laplace transform eksponen negatif 5t. So tengok eksponen negatif 5t, nampak tak ni? Besarkan sikit. Okay, eksponen negatif 5t 1/s. Kalau eksponen at 1/s minus a. So kalau a ni negatif 5, 1/s minus negatif 5. So 6, senang je kan, 1/s minus negatif 5. So kalau dah tahu tambah, boleh terus tulis tambah, tak ada masalah ya. Sama lah ni, Laplace transform bagi eksponen 3t. So 1 sama dengan formula tadi, s minus 3 lah, sebab a sekarang 3 plus, kalau t pula, kalau t refer table, mana table tadi, kalau t to the power of n, so dia adalah n factorial per s n plus 1. So dalam kes ni n kita adalah 3, so 3 factorial. 5 ni ada 5 dekat sini kan, 5 dekat sini tak nak keluarkan pun tak boleh, nanti darab dengan 5, ataupun kalau nak keluarkan boleh keluarkan kat sini ya. So 5 darab dengan 3 factorial over s 3 campur 1. Tengok table ya. Okey, 9 maksudnya kalau awak refer table a kan, so a per s. So kalau 9 per s. So ini sama dengan berapa ni? 6 per. Kalau dah boleh saya yakin awak memang dah tahu sangat minus ni plus lah kan. So boleh terus tulis dekat atas ni, tak ada masalah. Macam ni factorial pun kita dah tahu berapa, so boleh terus tulis dalam line yang kedua ni lah. Ini sebab saya nak explain ya. So ni 1 per s minus 3 plus 5, 3 factorial berapa? Tak tahu tekan calculator. Kalau tahu 3 kali 2 6 kan. So 6 kali 5 adalah 30 over s to the power of 4 minus 9 over s. Okay, itu example A, linearity senang je, direct saja. Kalau darab skala macam mana, darab constant ataupun, dan cari untuk setiap term lah. Okay, kita pergi kepada example yang B. Example yang B ni, ini ada ni pula, dia ada 1 minus cos squared t. Okay, cos squared 2t. Okey, kalau kita tengok skala imbas, kalau tak ada benda ni lah, ini saya dah tulis dia need trigo identity ni. So kalau kita tengok skala imbas ada cos squared ni, boleh ke kita terus dapat Laplace transform dia? Nak tahu boleh ke tak, awak check awak punya table. Table awak ada tak cos squared ni? Ada? Tak ada kan? Yang ada cos saja. Jadi kalau tak ada cos squared tak boleh ya. Dia kalau tak ada dalam table tak boleh cos darab cos, tak boleh darab. Macam tu, tak boleh awak buat cos squared ni cos kemudian cari Laplace transform dia, tak boleh. Apa yang kita boleh buat adalah kita perlu tukar kepada identity trigo. Okey, yang saya maksudkan tak boleh ni tadi, ini awak tak boleh cari. Okey, ft ni katalah awak buat satu, senang je ni awak kata. Kalau cos squared cos 2t darab cos 2t kan, betul. So kalau awak nak cari dia punya Laplace transform pun transform kan. 1 tolak Laplace transform bagi cos 2t darab Laplace. Senang je ni. Kalau macam ni, ini tak boleh. Okey, tak boleh macam ni. So cara dia macam mana? Kita tak satu dah, untuk Laplace transform dia tak boleh darab dekat sini. Tak boleh. Jadi cara dia macam mana? Kita kena tukar ni kepada menggunakan identity ya. So sebab kalau identity kita boleh tukar, kalau ada squared ni kita boleh tukar kepada tak ada squared, cuma yang berubah mungkin pada dia punya angle ni dekat sini. Okey, ini ingat, ini tak boleh. Jangan buat jangan sesekali kita darabkan dua yang ni ya. Saya padam ni ya. Yang ni kalau tak boleh nak ingat, nak jadikan ni, tulis siap-siap dalam punya nota tu ya. Okey. Jadi kita perlukan identity trigo. Identity ni, masalah identity mana pula lah nak cari ni kan. So identity trigo ni 1 minus cos 2 ni
saya bagi identity trigo ni saya ada dalam punya formula yang masa max 1 tu, ada dalam identities of trigonometric and hyperbolic tu. Kalau tak ada, saya bagi dua. Saya akan bagi picture ni. Okey, cos squared t, tengok mana kita nak tukar, mana yang sesuai. Ini bahagian trigo kan. Cos squared ini tak boleh lah, nanti dia squared kat sin pula. Ini tak ada kaitan. So cos squared kat sini. Sini maksudnya cos 2x equal to 2 cos squared x minus 1. Okay, saya tulis dulu dekat tepi ni. So dia punya formula yang kita nak refer adalah cos 2x equal to 2 cos squared x minus 1. Betul ya formula tadi? Jadi kita cuma nak cos squared ni. Jadi kita ada cos squared x equal to 1 over 2 cos 2x, dia bawa ke sini, bahagi darab semua tu, so dapatlah plus 1. Okey, jadi barulah kita boleh tukar ya. Kalau sekarang ni kita ada cos squared 2t, sedangkan dekat sini x je kan. Jadi kalau 2t macam mana? Maksudnya kita ada 1 over 2 cos, kalau sini 2, sini darab 2 lah kan, 4t. Sekarang kita dalam t ya, plus 1. Macam tu saja daripada segi angle saja. Sebab apa? Di identity ni dia tukar, yang penting pada sudut dia daripada cos 2x ni cos x plus x kan. So yang dia dapat yang ni kan. Okey, boleh faham So ini kalau saya simplify, saya dapat 1. Okey, minus ni 1 over 2 times 1 over 2 lah, minus 1 over 2. Saya cuma simplify je, tambah tolak dekat sini, keluarkan mana-mana yang boleh. So cos 40, boleh try ya. Ini 1 tolak 1/2 kali 1 ni 1/2, 1 tolak 1/2 adalah 1/2, tolak 1/2 cos ni ya. Okey, kita dapat ft yang baru. Therefore Laplace transform bagi benda ni lah 1 minus cos squared 2t tadi kan, equal to Laplace transform bagi semua ni lah 1/2 minus 1/2 keluarkan 1/2 Laplace transform bagi cos 40. Okay, then refer table. Tengok table kita. Untuk 1/2 dia a per s tadi kan. Untuk cos 40, refer table, cos saja, cos at adalah s over s squared plus a squared. Jadi kalau a ni 4, berapa tu? So kita ada 1/2 s lah, minus 1/2 cos tadi apa? S over s squared plus for a squared adalah 4 squared, iaitu 16. Okay, boleh faham macam tu. So ini kita guna identity. Okay, kita pergi example C. Example C dengan D ni, C, D, E ni, dia melibatkan first shift theorem So first shift theorem ni macam mana? First shift theorem sebab apa? Dia ada multiply dengan eksponen. Ada darab eksponen dekat sini. Ni, ada darab eksponen Jadi macam mana kita nak buat first shift theorem? Kita refer balik nota tadi. So first shift theorem adalah sama dengan fs minus a. Ini pun ada dalam table Kalau tengok table awak, okey, dekat sini. Ini basic A sampai T ni adalah elementary function. Maksudnya function yang melibatkan eksponen, sin, cos, sin, hyperbolic, cos. Boleh ni kita boleh cari dengan T ni, kita boleh cari guna Laplace. So katalah kita ada eksponen A, T, F, T. Ini first shift theorem. Okey, dia sama dengan fs minus a. Sama dengan yang ni So dalam table pun dah ada. Dia macam mana kita nak buat dia punya Laplace transform dia. So awak tengok Laplace transform bagi eksponen 3t t, okay, equal to f. Okay, f apa? S minus a. Sekarang a kita berapa?
A kita ni ini A kita. Okey. Ini A iaitu apa kita punya power of eksponen ni. Ini adalah kita punya FT. Kalau ikut dari table tu lah. So maksud kita, saya tulis dekat sini dulu F S minus A. Maksudnya S minus A kita berapa? 3. Okey, ini jawapan keseluruhan. Tapi kita kena tahulah Fs minus 3 ni apa benda kan. Nah, jangan tinggal macam ni pula. Jadi macam mana nak tahu Fs minus 3 ni? Kita ada Ft dekat sini kan. Ni Ft sama dengan apa? Saya guna warna biru lah. So Ft kita ada sama dengan T. Dari Ft kita boleh dapat Laplace transform bagi Ft ni adalah Fs. Fs adalah Laplace transform bagi T. Iaitu berapa Fs? Jadi Laplace transform bagi T ni apa? Refer table. T. T power of 1. So 1 faktorial bahagi dengan S 1 tambah 1. Berapa tu? 1 faktorial berapa? Kita dah buat dah itu. 1 faktorial adalah 1. Dengan S kuasa 1 tambah 1 adalah 2. Okey, itu kita punya Fs. Jadi bagaimana dengan Laplace transform bagi yang ni? Therefore Laplace transform boleh tulis jawapan dekat sini lah, sebab kita dah ada Fs, kita dah ada A tadi, Fs minus 3 ni sama dengan Fs minus 3. Maksudnya ni Fs ni Fs. So 1 per. Kalau Fs minus 3, maksudnya S kita ni jadi S minus 3. Okey, S kita jadi S minus 3. Okey, maksudnya S jadi S minus 3 1 per S kuasa 2 kan. Jadi S jadi S minus 3. S minus 3 kuasa 2. Macam tu kalau maksudnya Fs minus 3 ni lah. Alright. So example yang C, itu first shift theorem. First shift theorem memang perlukan banyak latihan. Sebab apa? Kita nak mahirkan dengan dia punya S minus berapa tu lah. Dan kita move kepada example D, juga first shift theorem. Tapi kalau tadi kita ada exponent multiply dengan T, ni kita ada darab dengan cos 6T pula ya. So cara dia sama sahaja. So katalah kita ada Laplace transform bagi E4T cos 6T equal to Fs minus berapa? So tengok, ni kita punya A, betul tak? A kita berapa? 4. Ini kita punya Ft. Ft kita berapa? Cos 6T. So Fs minus A maksudnya Fs minus 4. Okay. So Ft kita ada yang ni. Jadi kita buat sama lah macam tadi. Ft sama dengan cos 6T. So kita ada Fs ni, actually kalau dah nampak dah boleh terus jadi Fs minus 4 dekat sini, tapi tak apa. So Fs adalah Laplace transform bagi Ft, Laplace transform bagi cos 6T ni. So Laplace transform bagi cos 6T mana? Tengok table. Kalau cos 6T, so S over S squared plus A squared. Maksudnya sekarang A kita dekat sini, A untuk cos adalah 6 ya. So S over S squared plus A squared, so 36. Okey, dah dapat. Kita ada Fs, kita ada A. Therefore kita punya ni apa benda? Therefore Laplace transform bagi eksponen 4T cos 6T equal to Fs minus 4 kan. Jadi Fs minus 4, S kita bertukar jadi S minus 4. Okey, ni sini, dekat sini S jadi S minus 4. Maksudnya kalau ada S minus 4 over S minus 4 squared plus 36. Okey. Okey, tu je, senang je. Dan last example untuk video ni adalah example E. Example E. So example E
ada linearity, lepas tu dia campur dengan ada linearity sebab dia ada tolak dekat sini ya. Kemudian kedua-duanya perlukan first shift tolak. So kalau macam ni macam mana nak buat? So sama je macam yang tadi, eksponen T, cari Laplace transform eksponen T sin hyperbolic T. Okey, satu term, linearity kan dia satu kan, minus Laplace transform eksponen negatif 2T sin 2T. Okey, equal tu apa? Jadi kalau dalam macam ni, kalau kita tak nak confuse, kita letak ini 1, ini 2. So katalah ini A1, A1 kan. A1 berapa? 1 kan? Sebab dia 1 kat sini. So ini kita punya F1T. Yang ni pula, ini A2 kita. Ini F2T. Okay, tak ada masalah, letaklah apa pun. So yang ni maksudnya kita ada F1 lah. So F1 S minus apa? A1 kita 1 kan? A minus S minus 1 plus, jangan letak S1 pula ya, dia S je, dia function macam ni lah, T jadi S. Okay, plus F2, ini A2 A2 adalah berapa? Negatif 2. So S minus negatif 2, S plus 2 dekat sini ya. Okay, dan kita buat satu-satu. Kalau F1, so kita ada F1 T equal to benda apa ni? Sin hyperbolic T. So F1S jadi apa? Laplace transform bagi sin hyperbolic T. Okey, yang ni pula F2T equal to sin 2T. So F2S Laplace transform bagi sin 2T. Apa susah? Senang je kan? Okay. Tengok atas. So tengok Laplace transform bagi sin hyperbolic T ni refer table. So kalau tak ingat, refer je lah table tu. Table tu memang sentiasa ada. So sin hyperbolic T, sin hyperbolic AT adalah A over S squared minus A squared. Satu lagi apa? Satu lagi sin. Sin saja, tak ada hyperbolic. So kalau sin A over S squared plus A squared. So dia yang ni satu sin hyperbolic, satu sin. Refer je. So saya tulis dekat sini. So ini sama dengan sin hyperbolic tadi apa? A berapa kat sini? Ini sin 1 kan? So 1 lah. 1 per dengan S squared minus 1 squared. So S squared minus 1 lah. So F2S sin tadi A dia bukan 1. A dia berapa? Sin 2 kat sini. So 2 lah. 2 bagi dengan 2 bagi dengan S squared minus plus, sebab dia sin je, plus A squared. So 2 squared adalah berapa? 4. Okay, therefore dah dapat Laplace transform. Ini tak nak tulis balik pun tak apalah, tulis sama dengan kat sini je terus. Eksponen T sin hyperbolic T tadi minus Laplace transform eksponen negatif 2T sin 2T equal to F1 S minus 1. So F1S adalah 1 per S squared minus 1. So kalau di S minus 1, 1 over S minus 1 squared minus 1. Betul? Plus F2 2 bahagi dengan ini S plus 2 ini kat sini kita dapat S plus 2 lah. So saya tulis S plus 2 dekat terus kat sini. So kita ada S plus 2 sebab S jadi S plus 2 squared plus 4. Macam tu. Senang je kan? Okey, saya berperasan ada sedikit kesilapan. So dekat mana? Dekat sini. So ini tolak kan? So ini sepatutnya tolak lah, bukan tambah Jadi samalah dengan bawah ni. So dia punya answer ni
ini adalah minus. Okay, so kita dah sampai kepada first shift theorem. Jadi ada satu lagi iaitu multiplication with t tu. So itu next saya akan discuss dalam video yang seterusnya untuk properties of Laplace transform. Okay, so terima kasih.